Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Apa khabar semua sahabat-sahabat yang dikasihi? Semoga terus sihat dalam bulan Ramadan ini dan terus bersemangat untuk mengerjakan ibadah-ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Okey, apa kata kita mulakan dengan membaca doa supaya kita sentiasa cergas, sentiasa sihat, bertenaga dan juga bersemangat dalam bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa sallimhu minna. Terima kasih Zulfa Abdullah Arifin Abazid Aziz. Okey, jadi maksud dia apa tu? Allahumma, wahai Tuhan kami, sallimna li Ramadan, berikan kami kesihatan untuk Ramadan, wasallim Ramadan lana, dan juga Ramadan ini disiapkan kelebihan dia untuk kita semua, wasallimhu minna, dan juga selamatkanlah Ramadan daripada kealpaan dan kekurangan serta kelemahan kita. Masya Allah. Terima kasih Haliza, Azim, Ummu Fakihadi, Asna, amin. Khabar baik Rohina Hamid. Waalaikumsalam. Izza Gerak Ilahi. Masya Allah. Masira, thank you. Besarnya love tu. Masya Allah. Merdu, Asna, amin, amin ya rabbal alamin. Okey, baik, saya sebut tentang kuasa niat. Jadi insya-Allah hari ini daripada Tanah Suci. Waalaikumsalam Fariha, Salawati, Haka, Hairul Niza, Ruslina, daripada Tanah Suci. InsyaAllah kami pagi ini grup Labaik akan pergi ke Taif. Dan perjalanan kami ke Taif, Nurmiza, Umi, Nafisa, akan bermula sekejap lagi dalam tempoh tak sampai 1 jam. Kalau di sini jamnya dalam pukul 6.45. Berapa minit lagi? Sekarang pukul 5 ya. Ada pukul 6 macam itulah. Jadi 6.45 kami akan bergerak. 6.45 pagi ni dia dah macam 7.45 pagi lah di Malaysia. Dan insyaAllah Hakak, semoga Hairul Naizat, amin, Adila dan semua yang ada dekat sini, Allah nampak ya kita berada bersama-sama. Saya seru kalian dan saya doakan supaya Allah memudahkan urusan kalian untuk sampai ke Tanah Suci ini, dan kemudian menghayati apa yang ada di Tanah Suci ini, daripada sejarah-sejarahnya, daripada pengorbanan Nabi, daripada doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya doakan kalian sampai kemari dengan baik dan juga dengan keimanan yang kuat ya. Baik. Jadi bila kita sebut tadi pergi mana? Pergi ke Taif. Jadi bila kami pergi ke Taif dalam satu muzakarah fatwa ya berkenaan tentang ibadah haji dan juga ibadah umrah. Barang siapa yang pergi ke Taif ataupun menziarahi Taif ya, jadi antaranya adalah kita akan melalui mikot. Mikot di Taif itu adalah Qarnul Manazil. Biasanya kita pergi ke Malaysia, daripada Malaysia pergi ke Mekah, kita akan lalu mikot tersebut kan, Qarnul Manazil. Jadi daripada sana kita akan berdoa niat untuk umrah, untuk ihram, dan barulah kita sampai ke Tanah Suci ini, maka kita akan tunaikan umrah dulu. Jadi ini yang mana pergi ke Mekah terlebih dululah kan. Kita yang pergi ke Madinah dia punya mikot lain pula, sebab niat dia bukan pergi ke Mekah kan, niat dia pergi ke Madinah dulu. Jadi mikot dia di Bir Ali. Jadi apa antara perkara yang kita kena tahu seandainya kita pergi ke Taif, sebab di sana ada mikot, maka barang siapa yang hendak menunaikan umrah dan dia telah melalui mikot di Taif, jadi dia memang kena berniat di situ. Dan seandainya dia balik daripada Taif, lepas tu dia tidaklah contohnya berniat di situ, dia tidak dibenarkan untuk melakukan, atau dia boleh juga nak lakukan umrah dengan niat dekat mikot lain. Contohnya mikot Tanim kan, mikot Hudaibiyah di sana tu.
mikot Ja'rona, boleh, tapi dia kena bayar dam. Sebab niatnya itu dia bukan di mikot laluan dia, jadi dia pergi ke mikot yang lain pula. Kan? Jadi di situ sebab bila kita dah pergi ke Qarnul Manazil, kita nak masuk ke Mekah balik. Memang daripada tujuan kita pergi Mekah, daripada Qarnul Manazil atau daripada Taif kita pergi ke Mekah, dan pergi ke Mekah pula kita nak buat umrah hari-hari berikutnya. Kan, sedangkan memang tujuan kita ke Mekah tu ada nak buat umrah. Jadi kuasa niatnya tuan-puan, masya-Allah, sampai kan ada disyariatkan tentang bayar dam. Jadi tidaklah haram untuk kita pergi ke Taif, tak buat niat umrah di situ, di mikot situ, lepas tu balik macam batal ke umrah kita, tidak ya. Tapi boleh je nak niat di mikot lain, cumanya kena bayar dam. Okey, jadi faham tak tu? Faham tak? Mudah-mudahan faham ya. So sesiapa yang pergi ke Taif dengan niat dia kata saya tak nak lah buat umrah lagi, nanti kalau balik ke Mekah semula pun saya tak ada nak buat umrah, yang tu tak apa, yang tu selamat. Maksudnya memang umrah dia cukuplah sekali, atau umrah dia cukuplah 2 kali tu. Lepas ke Taif tu dia tak ada nak buat umrah lagi. So tidak ada masalah, sebab memang tidak ada niat untuk melakukan umrah. Baik, apakah pengajaran dan juga ibrah serta iktibar yang kita boleh ambil daripada syariat ini ya? Nombor 1, niat sangat penting. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, sahabat-sahabat yang dikasihi, Tini Minhat, Nurul Azlina, Salbiah Harun, Sania, Haji Jainullah ya? Kita perlu meluruskan ya niat kita, perbetulkan niat kita, perbaiki niat kita sampailah niat itu memang Allah redha. Perbetulkan balik, koreksi balik macam mana niat kita. Sebab masya-Allah niat ini pula dalam Islam kan dia ada niat yang zamani. Zamani dia niat ikut masa. Contoh kalau kita bulan Ramadan kita berpuasa, puasanya kita dalam bulan Ramadan kan. Jadi itu niat zamani. Mikot ini niat dia ikut tempat. Jadi ikut tempat tu niatnya di situ. Lepas tu kalau niat zaman ni juga kita nak melakukan haji. So nak melakukan haji niatnya start daripada bila? Daripada bulan Syawal, daripada bulan Zulkaidah, atau dia punya zaman masanya telah terbuka. Jadi Allahu Akbar, betulkanlah niat kita. Hatta bila kita berpuasa pun tuan-puan kan, bila kita berpuasa apa yang kita dapat. Sambil dengar saya sambil belanja pemandangan dekat sini. Okey, masih gelap lagi cuaca. Alright. Okey. So jadi apabila kita berpuasa pun diwajibkan ke atas kita niat. Niat pada setiap hari ya, okey, ataupun boleh sebulan sekaligus. Jadi niat itu penting. Dan andai sesiapa yang misal kata period ataupun berhadas besar ya, kemudian dia nak mandi contohnya, dan dia bila dia nak mandi ni tuan-puan, maka dia pastikan kena niat dulu malam tu. Masya-Allah. Jadi itulah dia kepentingan niat. Jadi macam mana kita nak lihat dalam kehidupan kita ini, setiap satu perbuatan, setiap satu amalan kita dan urusan kita, kita kena perbetulkan niat kita. Ya? Jadi niat kita ini yang menentukan apa yang kita fikir, apa yang ada dalam hati kita, kemudian apakah tindakan-tindakan kita. Jadi rupa-rupanya niat ini satu energi, dia macam satu kuasa. Tu yang saya tulis itu, tajuk dia adalah kuasa niat. Masya-Allah, tengok nampak menara. Sambil tengok menara. Okey, kuasa niat. Jadi bila kuasa niat ini dia mempengaruhi apa dia? Mempengaruhi pemikiran kita. Dia juga mempengaruhi apa yang kita cakap. Dia juga mempengaruhi apa yang kita lakukan ya, tindakan-tindakan kita. Masya-Allah, ni satu keluarga ni dia pergi ke Masjidil Haram, kemudian anak-anak dan cucu dia juga ya, tolong samalah pula ya, subhanallah. Kat sini pemandangan-pemandangan seperti ini biasa. Dan tuan-tuan puan-puan yang dikasihi, niat kita itu tadi bila betul, contohnya niat kita kerana Allah ya, beribadah kerana Allah, apa akan jadi pada perkataan kita? Kita akan berhati-hati untuk bercakap kan? Kita akan berhati-hati untuk bertindak. Cara pemikiran kita pun kita akan perbetulkan. Melainkan kecuali lah kalau misal kata ni polis berada di mana-mana. Sambil-sambil saya minta maaf lah, saya sambil cerita tu sambil bercakap tengok pemandangan.
Okey, kita belanja pemandangan untuk kalian. Jadi itulah dia pentingnya niat dalam hidup kita. Setiap sesuatu itu yang kita lakukan, dia akan reflect balik apa sebenarnya hati kita, apa sebenarnya yang ada dalam pemikiran kita. Jadi niat kita ini akan menentukan tindak tanduk kita. Niat juga yang menentukan sama ada sesuatu ibadah itu diterima ataupun ditolak. Jadi fokus niat. Dan antara kelebihan niat juga tuan-puan adalah dia menentukan sudut pandang kita, ya. Jadi kalau kita melihat cabaran contohnya, melihat bebanan, melihat ujian sebagai punishment, so dia akan jadi punishment. Dia akan jadi sepanjang masa itu hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tu yang kita akan jadi sedih kan. Kita akan jadi rasa macam apa orang kata tu, rendah diri, ya. Kita akan rasa kecewa, kadang-kadang stres. Sebab apa? Sebab kita rasa bila susah aja, ini Allah sedang menghukum kita. Jadi kita melihat bahawa kerja Allah tu asyik nak menghukum kita je. Jadi pada saya, ujian ini dia boleh berlaku waktu kita senang ataupun waktu susah. Dan tujuan ujian adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kerja Allah tu bukan asyik nak menghukum aja. Kan, kalau menghukum aja kan macam jahat bunyinya kan. Kita suka cikgu mana? Suka cikgu yang selalu menghukum ataupun cikgu yang selalu meraihkan kita? Masya Allah kan, Allah selalu meraihkan kita. Tetapi kita lupa kita duk letak Allah itu pada tempat menghukum kita sepanjang masa. Jadi perbetulkan niat kita. Kalau kita diuji dengan kesusahan, itu tanda Allah panggil untuk lebih dekat. Kalau kita diuji dengan kesenangan, senang ni pun satu ujian juga kan. Allah sebenarnya nak suruh kita menjadi tangan yang di atas. Kita cari orang yang memerlukan sebagai contoh kan. Siapa-siapa yang perlu dibantu. Bila kita mencari ini susah. Itulah dia jihad kan. Takkan kita nak tunggu orang susah datang merangkak depan kita. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dikasihi, Masya Allah, begitu juga di tanah suci ini, bila kita lihat kita punya niat dan kita perbetulkan niat kita, nampak orang meminta-minta, ada juga orang yang tak meminta, subhanallah, kita akan bagi mereka. Ada sabil lah kan. Kalau sabil ni, kita buat aktiviti membeli makanan, kemudian kita duduk dekat pintu masuk masjid, lepas tu kita akan agih-agih, kita akan buat pengagihan makanan dan sebagainya. Jadi bila ada pengagihan, maka dia orang nak ke tak nak ke kan,